Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Summa amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan berkat ini kita dapat bertemu sekali lagi. Dan mudah-mudahan kita akan cuba bercakap berkenaan dengan istiqbal Ramadan, iaitu macam mana kita nak sebut persiapanlah bagaimana kita nak menempuh Ramadan al-Mubarak. Jadi zahirnya kita telah 2 bulan pun bersiap, betul kan? Dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi alhamdulillah tinggal esok kan, last kali ni. Penyimpan mohon besar tak keluar lagi. Esok lah insyaAllah, kan. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehari lagi kita pun kena mohonlah dengan Allah, kalau boleh panjanglah umur, kan, sehari lagi. Tetapi kalau tak sempat pun, kata ulama, apabila kita telah berniat dan bersiap untuknya, maka kita telah pun mati dengan Ramadan tersebut. Sebab Nabi kata likulli imrin manawa, bagi setiap orang dia akan dapat apa yang diniatkan olehnya. Besar darajat dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita imbas sikit tahun lepas pun kita ada kesempatan sama, sebelum puasa ada kuliah kebetulan. Jadi tahun lepas kita bincang tentang hadis yang selalu orang baca. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok secara ilmu ataupun ilmiah, hadis-hadis berkaitan dengan fadilat Ramadan kebanyakannya dhaif. Dan bahkan ada yang maudhu' pun. Bahkan sampai ada hadis yang palsu. Baik, apapun hadis yang masyhur ialah kita dengar awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu atkum minan nar. Betul kan? Boleh katakan hampir sahabat tahu kita akan dengar hadis ni. Baik, kedudukan hadis ni tak kuat. Ada hadis yang kuat, hak confirm sahih. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Baik, nada hadis ni samalah. Hak tu awsatuhu maghfirah, hak ni ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Baik, sebab tu tahun lepas kita bincang tajuk tentang Ramadan adalah syiar bagi taubah. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, kalau tak ingat, Allah Maha Pengampun, masalah kan. Kalau tak ingat, kan, nanti kita bincang hal lepas.
Baik, hadirin dikasihi oleh Allah, Ramadan adalah syiar at-taubah. Jadi kita dah bincang perbahasan taubah berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Izzuddin Al-Bayanuni dalam kitab dia At-Taubah. Maka alhamdulillah tahun ni kita jumpa lagi kebetulan nak buat lagu mana, kan? Saya sebenarnya masih cuti peristiwa lagi, isteri bersalin kemarin, kan? Jadi dekat boleh marilah, kan? Dekat, kalau jauh dak lepas agak permit. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, malam ni insya-Allah saya nak ajak kita tengok sikit lagi berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan perasan ya, saya baca tadi beberapa potong ayat Al-Quran. Tapi dalam ayat-ayat saya baca tadi pasti tuan-tuan akan perasan, iaitu fadlam minallahi wa ni'mah. Gaji dengar ya? Gaji dengar tak? Gaji. Saya jumpa kawan saya, dia Tok Imam. Tok Imam tak rasmi lah, kan? Orang ramai ada jakit tengah push dah sekarang ni supaya buat satu protokol terawih kan? Laminate satu kertas Tok Bila nak kata apa kat lagi. Boleh tak? Baik, menurut Sekretariat Ulama Muda UMNO, boleh tak? Betul. Kau tak percaya pula. Kan? Bahaya tidak. Rupanya UMNO ni orang tak percaya lah rupanya. Baik, Sekretariat Ulama yang diketuai oleh apa tu? Ustaz Fathul Bari. Fathul Bari, Kebahri. Fathul Bari Muhammad Jahaya. Sebenarnya kata dia selawat antara solat dengan solat tarawih adalah bid'ah. Berapa ya? Nah, jadi tuan-tuan semua ni ahlu bid'ah lah. Bid'ah, kan? Tapi pandangan tu ditolak oleh Ustaz Hasan Basri. Kenal Ustaz Hasan Basri? Kau tak kenal ke? Ditolak. Baik tuan-tuan. Tak apalah, hal tu benda khilaf kecil ya. Tapi kecil tak kecil pun bila sebut bid'ah ni besar benar. Sebab Nabi sebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah tu sesat dan yang sesat tu dalam neraka. Hajjeng Tok Bila. Boleh faham ya? Orang lain tak apa, Tok Bila lah pandai-pandai. Betul tak? Habis je Tok Imam semayang, dia Allahumma salli ala Muhammad. Betul kan? Hak belakang dah orang selawat, kena selawat lah. Sebab Nabi kata, siapa yang mendengar namaku disebut kemudian dia tak selawat, kata Nabi, itu adalah al-bakhilu, adalah orang yang bakhil. Jadi orang lain kena selawat. Jadi ahlu bid'ah Tok Bila, orang nyanyi Tok Bila. Kan? Baik tuan-tuan, sebut kita selawat alhamdulillah. Memanglah dari sudut sunnahnya bukan sunnah lah. Dan kalau orang kata bid'ah pun boleh terimalah bid'ah. Sebab bid'ah ni salah satu ta'rifnya ialah mala misala lahu fi zamanin nabi. Benda yang tak ada contoh zaman Nabi dari sudut ibadah. Jadi memang orang semayang dengan Nabi, orang semayang dengan Abu Bakar, semayang dengan Umar, semayang dengan Osman, semayang dengan Ali, boleh faham? Dengan Khulafaur Rasyidin, semayang dengan para sahabat, memang tak ada orang selawat. Dia mari kemudian selawat itu dan masyhur di tempat kita, yakni Nusantara. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Saya semayang di Mesir, di Masjid Syafi'i, yakni masjid mazhab Syafi'i lah, dan beraliran tarikat pula masjid tu. Pun tak ada selawat ke? Kan, tak ada selawat ke? Tempat kita sahaja selawat. Sama ada hak warnanya hijau ataupun biru, selawatlah ke? Kan, macam tu. Betul kan? Kalau kampung saya, pagar sini sesejik, sini sesejik. Budak-budak disuruh duduk atas lambu masjid. Bila Tok Bila sebut selawat, dia pun pakak raung selawat. Kan? Tembung. Nak tahu kumpulan mana lebih kuat suara. Dahsyat. Sampai begitu sekali. Kan? Selawat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kita nak bincang malam ni? Apakah setiap yang kita sebut tu kerana budaya ataupun kita tahu? Boleh faham ya?
Sebab kita bimbang. Kalau dia jadi budaya, maka rugilah kita. Kalau dia satu pengetahuan, alhamdulillah. Kalau kita sebut kuat-kuat dan kita tak beramal macam kita sebut, sia-sia. Ya, ada 3 keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita satu persatu tentang ibadat ni. Bagi contoh kita sebut hari Jumaat misal kata. Hari Jumaat bila laung ke azan, Allahu akbar, sampailah la ilaha illallah. Tiba-tiba orang pun bangun belakang sembahyang sunat. Betul tak betul? Sebab apa orang sembahyang sunat? Kita belajar fiqh, ada tak solat sunat qabliyah Jumaat? Ada tak? Kau tak belajar fiqh belaka? Belajar tak? Tak ada kan? Tapi sebab apa ramai-ramai main sunat? Payah nak raya tu tak? Payah nak raya. Kalau tu iman tak main sunat, kau mesti tengok. Wah, habis. Habis lalu. Sebab apa? Baik. Hak mana seazan yang orang panggil ijtihad dan azan yang syar'i. Hak mana se? Mana azan yang daripada dulu lagi disyariatkan azan Jumaat. Hak mana azan yang ijtihad? Sebab kita azan 2 kan? Zaman Nabi saya azan. Hak mana? Kalau kita kira asal sejik okey. Tidak. Kalau kira lagu mana tuan-tuan? Saya minta maaf lah. Saya pernah mengajar. Kita duduk dalam masyarakat ni tujuannya ialah kita boleh berkongsi lah apa kita tahu. Saya pernah mengajar satu fiqhul Jumaat. Kesan dia saya kena pecah mengajar surah tu. Mengajar fiqhul Jumaat. Mana ajar balik Jumaat ni lagu mana benarnya. Boleh faham? Kena pecah tuan-tuan. Tu imam persyadan dalam mesyuarat, pecah Ustaz Ridwan mengajar. Boleh faham? Baik. Saya juga pernah mengajar fiqhul muazzin, azan, ba'azan dengan tukar azan. Tu bila dak tegur sampai hari ni. Payah rupanya mengajar ni, payah. Payah. Kita nak azan sedap dak erti, tapi pada azan ni tak ada fiqh. Boleh faham? Ada hukum tentang azan tu sendiri. Nak belagu boleh ke tak? Ada hukum sangat jelas dalam kitab-kitab fiqh dibahaskan. Marah tu bila kan? Marah tuan-tuan. Ni berlaku. Baik. Jadi hak mana sah? Kita ada pengalaman lebih 40 tahun sembahyang Jumaat. Betul tak betul? Kau baru minggu lepas pengalaman. Tak. Lebih 40 tahun. Jadi yang pertama adalah ijtihad. Zaman Sayyidina Osman. Dikatakan kalau kita ngaji sejarah ni, sebab zaman Sayyidina Osman ni orang mula sibuk. Jadi bila sibuk, saung dululah. Boleh faham ya? Azan dulu sekali supaya orang standby. Berti. Tapi tak ada orang buat apa-apa, orang pakat mari lah. Mari zaman kita bila dengar azan je semayang, rajin tu tak? Rajin. Dari sudut agama, setiap ibadat tidak boleh didirikan tanpa ilmu. Sebab tu kaedah dia al-aslu fil ibadah haram. Sehinggalah datangnya dalil yang mewajibkan atau menjadikan dia sunat atau seumpamanya. Kena faham tu? Ibadat. Kita nak semayang, tak boleh pandai-pandai kita. Tak boleh. Sembahyang ni kena ikut macam Nabi suruh. Fardu ada 5. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada masa-masanya yang tertentu. Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Lagu mana 5 ni? 4 isya, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar dan 3 maghrib. Tak boleh ubah langsung. Malaikat Nabi mari ngajar bab jamak dan juga qasar. Mari hukum-hukum begitu. Kan? Macam kita dengar baru ni, tiba-tiba saja keluar khabar. Mufti negeri Singapura mengatakan kita boleh
menangguhkan Jumaat. Tapi tidak menangguhkan kerja. Jumaat tangguh. Dan Jumaat ni sekejap tu lah. Kerja lama saya duduk luar rumah tu kan. Tapi tak cuti tu. Sebab apa? Pendapatan negara tu kan. Jumaat tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi boleh tak berhenti Jumaat tu ditangguhkan? Boleh. Sebab ada sebab dia. Antaranya ialah mudarat pada kesihatan, iaitu jerebu yang melampau kan. Singapura itu kan sangat teruk. Mari sebab-sebab ni yang pernah diajar baru kita boleh buat macam dibuat. Jadi tak boleh kita tambah semayang lepas mayasah nak mai sunat. Hukum dia haram kecuali mayat-mayat. Boleh faham ya? Mayat-mayat apa? Sebab semayang tu berlaku kerana mati. Bukan kita nak semayang waktu tu. Sebelum subuh tak boleh semayang. Kawan saya di Pakistan, dia belajar Pakistan, tiba-tiba ada seorang ni pelik. Nak kata student tua, boleh faham ya? Nak kata kerja duk lempoteng. Kerana lempoteng apa okay? Gimari jelah. Boleh faham ya? Macam mana pelik sangat ni. Tapi dia duduk sama dengan pelajar. Akhirnya satu hari dia mayasa. Ama lepas mayasa dia mai sunat. Jadi student pun celaka nak TSB punya. Faham tak? Baru tahulah orang duk syak lama dah lepas ya. Jadi lepas mayasa dia mai sunat. Jadi pelik ni orang tak ngaji agama lagu ni. Lepas mayasa mai sunat. Lalu bila orang tegur, bang, tak ada sunat. Budak tahu gapo. Sedap dia. Muda bocorlah rahsia. Akhirnya dia bukan pelajar, dia bukan businessman dan dia bukan seorang yang datang ziarah, tapi dia datang bertugas, tuan-tuan. Kami juga pernah jumpa dulu kat Mesir gitu. Kan? Ni keadaan orang-orang yang tertentu. Baik. Tak boleh kita reka sebelum subuh ada sunat. Lepas subuh ada sunat. Ada sunat. Pandai-pandai kita pergi reka main sunat ba'diyah. Tak boleh, kan? Kalau nak qada pun jangan qada surat, dia orang pelik. Tidak. Apa hal pula ni ada sunat ni kan. Lama kan lepas ni tak terlantik jadi tu imam dalam mesyuarat. Kan? Ni keadaan. Baik, tuan-tuan. Tiba-tiba hari Jumaat kita semayang. Dalam keadaan kita tak tahu. Dan orang pun tak beritahu siapa peringkat jadi gitu. Maka kita pun mendirikan ibadah tanpa pedoman. Maka kita risau. Yang kita dapat hanyalah letih. Kalau kita tengok pada sejarah lagu mana Nabi semayang Jumaat. Jumaat ni disyariatkan Mekah. Kita kecek kohor-kohor gini lah. Tu kan. Supaya mudah faham sikit. Kalau tajuk lain, dia nada dia lain. Baik. Kayak gini masuk bab Kuala Besut layan nada dia. Baik tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan zaman Nabi ni syariat Jumaat ni Mekah. Tapi Mekah tak boleh semayang. Dan memang Nabi tak buat pun Mekah. Sebab apa? Sebab permit tak ada. Masjid besar tapi tak ada, Nabi tak ada tauliah. Kan? Yakni di Makkah Al-Mukarramah. Berhimpun ramai tak boleh Mekah. Sebab tu ayat ajar kalau baca Quran pun perlahankan suara. Perlahankan suara. Maka akhirnya bila pergi ke Madinah, Nabi terus mendirikan Jumaat. Lagu mana tuan-tuan? Jadi Jumaat ni maklum waktu dia zuhur. Maka bila siapa saja waktu seperti Nabi ajar, orang pun mai berkumpul di masjid. Nabi tak hari lagi. Nabi tak hari. Nabi mari kemudian. Sebab tu sunnah tu imam hari Jumaat ataupun khatib dia sunnah kedian mari. Boleh ya? Kedian. Dia masuk masjid tu kedian. Supaya apa? Supaya orang mengharapkan pimpinan dia. Kalau dia mari awal, saya belajar dalam bab khattabah, ada setengah ulama kata makruh khatib mari awal. Sebab apa? Sebab audiens akan tengok lemah dia. Nampak tak? Boleh faham ya? Khatib duk melangu tunggu waktu Jumaat. Misal kata tu ya. Dia jadi makruh hukum. Sebab apa? Masa tu maruah dia tersalah. Maruah tersalah. Bahkan ada ulama sebut dalam bab ni khatib kalau dia pitih banyak, dia mari tu sunat dengan pakai baju mahal. Boleh faham ya? Dan dia kena parking sekurang-kurangnya belakang tu apa dah 7 Series BMW. Betul ni dibahas.
Sebab seorang yang bercakap, kata-katanya mesti didengari. Dan tabiat manusia antaranya ialah orang kuat, kata-katanya didengari. Kata-katanya, tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. Begitu sekali dibahas. Jadi Nabi ni pun mari. Bila orang dah duduk dalam masjid, Nabi mari. Nabi tahiyatul masjid. Kemudian Nabi naik, bangun untuk berkhutbah, lalu dilaungkan azan. Boleh faham ya? Jadi hak ada di jemaah ialah solat tahiyatul masjid. Esok minggu depan ni jemaah semua tak bangun geng ni. Tak. Sudah mesti pelik. Betul kan? Pelik 2 3 4. Jadi hari ni kan tuan-tuan, kalau kita buat semula, orang hak biasa buat akan rasa pelik, betul tak? Ilmu tu dianggap pelik mula hari ni. Sebab kita membiarkan banyak perkara berlalu sampai jadi budaya. Sampai jadi budaya. Tuan-tuan nak tengok contoh semayang gini, pergi Rusila. Masjid Rusila. Masjid Rusila, khatib dia akan masuk selepas orang semua selesai dah semayang sunat tahiyatul masjid. Diam semua, barulah khatib masuk. Dia tahiyatul masjid, dia pun naik atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka bila pun laungkan azan, maka bermulalah upacara Jumaat. Jadi minggu ni penceramah jemputan tazkirah tu kan. Habis dia tazkirah, dia pun terus naik atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti kelak kabut orang kejap tu dah. Betul kan? Kelak kabut orang. Padahal begitulah berlakunya Jumaat. Baik, tuan-tuan. Satu ketika Nabi tengah khutbah. Sahabat pun mari seorang. Wallahu alam namanya. Dia pun duduk. Nabi pun berhenti khutbah. Lalu Nabi kata, solatlah tahiyatul masjid. Menunjukkan bahawa Jumaat kena tahiyatul masjid walaupun khutbah sedang disampaikan. Ni kita kena faham balik. Baik, itu contoh ringkas. Nak cerita bahawa apabila kita buat satu ibadah tanpa maklumat yang tepat, boleh jadi kita mendapat penat dan juga keletihan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengira ia suatu kelebihan di sisi kita. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, cuba tengok molek ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ramai-ramai manusia ni kata Allah, siapa yang beriman Allah angkat darajat. Wallazina utu ilma darajat. Dan orang yang beriman yang ada ilmu Allah angkat lagi darajat. Allah angkat lagi darajat, tuan-tuan. Batu ulama saya pernah belajar dulu, apa panggil tak syekh ni sebut, walaupun kita duduk sebaris, boleh faham dalam saf yang sama, tapi seorang duduk tanpa maklum dan seorang duduk dengan maklum, pahala di sisi Allah berbeza. Siapa tahap itu? Kerana Allah sebut jelas dalam Quran, antara orang tahu dengan orang tak tahu di sisi Allah tidak sama sekali sama. La yastawun, tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita masuk bulan Ramadan kali ini dengan maklumat supaya dia tak jadi sia-sia. Kan banner ujung sana dah naik dah. Ahlan ya Ramadan. Bukan tek-tek khutbah cerita tentang tetamu. Siap buat contoh lagi ya. Bagaimana kalau orang yang penting datang ke rumah kita, sudah pastilah kita sambut dengan penuh kemuliaan. Betul tak? Tapi masalahnya, tetamu naik dah atas rumah. Nasi dah hidang. Dia pun raya. Makanlah dah, kita lagi lepas lembu kejap. Ni orang panggil tuan rumah bengong lah. Betul tak? Dia sambut comel dah tetamu. Hidang-hidang nasi dia pun raya. Makan dah, kita nak pergi lepas lembu kejap. Gimana tuan-tuan? Itulah yang berlaku hari ni. Ramadan tetamu, ahlan ya Ramadan, tu kan? Macam-macam tema. Siap TV tahun ni ada pula apa dah? Akustik Ramadan. Ada pula. Geta gerung-gerang nak Lailu Ramadan, kan? Layali Ramadan, malam-malam Ramadan. Akustik Ramadan ada. Tak ada tahu. Iklan dalam TV. Siapa gitu sekali, kan? Konon-kononnya nak orang panggil realisasikan ibadat dalam apa jua peringkat sekalipun. Dokah siapa lagu tu kan. Bab Quran ayat dah kan. Orang beriman antaranya alladzina hum anil lagwi
mu'ridun. Mereka ni lari benda-benda lah lalai. Ini Allah sebutlah kedah dalam Quran. Baik tuan-tuan hadirin kasihlah Allah. Jadi kita duk kata ahlan. Tiba-tiba 15 hari kita tinggal tetamu kita. Betul tak? Lepas 15 hari ada lagi dah ahlan. Tak ada dah tu kan. Kalau boleh balik nak balik. Betul tak? Ibarat kita dah give up dah melayan tetamu. Betul tak? Surat kita gitu tak? Lebih kurang tu dah. Sebab tu arkitek masa dia buat surah, dia tak buat satu surah yang besar. Walaupun dia tahu majoriti penduduk Melayu boleh faham, dia tahu, tapi surah dia luas ni ya. Untuk apa tu? Ramadan al-Mubarak. Hari biasa ni standard dia tu kan. Okey, lagi setengah surah 8 orang je. Bila ramai gotong royong sempena kedatangan Ramadan 100 orang turun. Surah gotong royong sebab apa? Ramadan nak hari dah ni caklah pangkas pokok tu tak? Basuh tandah apa semua sekali 100 orang. Hari Isa 8 orang je. Kan? Tu cerita dia tuan-tuan. Minta maaf lah saya sebut ni supaya kita semua boleh sebarkan kepada orang ramai. Tak kena, benda tu tak kena sama sekali. Baik, akhirnya Ramadan baru 15 hari kita dah down dah. Betul kan? Habis dah. Malam pertama pun siapa 8 rakaat. Bangun. Gimana ni semua ni? Dengan alasan balik qiyamul lail. Terkelah niat tu ada alhamdulillah, betul tak? Alhamdulillah. Balik jenera tidur penat kerja. Pergi kerja punyalah jauh, betul kan? Naik motor Honda Fan misal kata. Payah tu. Betul tak? Ataupun ada lagi ke? ada Honda Wave, kan? Wave sungguh gugu nak balik rumah kan. Sakit belikat habis licin. Tengok ni tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian ni orang muda di Kuala Lumpur ni, tulang yang belakang kita bawah kat punggung tu kan. Hak 3 segi tu mudah rosak. Sebab apa? Naik motor pergi kerja. Tengok tuan-tuan. Salah seorang yang kena saya. Naik motor pergi kerja. Ni baru tu pergi hospital apa ni. Agak betul mula. Kan. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Taala. Baik. Maka penat tidur kelik. Sedar-sedar nak habis dah nyawa. Kan? Nak habis dah. Maka ada setengah orang sudah nak makan ke nak rokok, nak makan ke nak rokok. Tidak. Akhirnya dia pun merokok, kan, sambil niat nawaitu sauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan. Ana cerita ni benda ada dah, betul kan? Ada dah. Baik. Nabi cakap isap rokok ke makan. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangun dan makanlah sahur, kata Nabi. Ulama kata perkataan Nabi itu bangun dan makanlah. Maka kata ulama, siapa bangun sahur maka dia telah sempurnakan la'allakum tattaqun. Allah, hubungan kita dengan Allah, ingat ke puasa hebat. Rupanya bangun waktu sahur tu Allah angkat kedudukan kita sebagai muttaqin. Allah, dahsyat kan? Dahsyat tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu ulama, makanlah walaupun satu suap, kerana Nabi kata fa inna fis sahuri barakah, kerana pada sahur itu barakah. Dia bangun. Baik. Hal ni kita kena faham. Ada tak bangun sahur, bak makan saja, tapi dia sebelum tidur dia makan Chocolate. Sebab apa makan Chocolate? Kerana ada iklan. Sumber dan bahannya adalah sunnah. Tidak, sunnah. Nabi bukan suruh makan belum tidur. Nabi kata makan sahur. Pada sahur itu barakah. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu salah satu contoh. Maka akhirnya dia tak dapat qiyamul lail. Tarawih pun tak sempurna. Sedangkan Nabi kata man qama ma'al imami, siapa mendirikan tarawih bersama imam hatta insarafa, yakni insarafal imam, sehinggalah imam itu berlalu. Mana habislah semayang itu imam. Boleh faham? Apa berlaku? Nabi sebut kutiba lahu qiyamul lail, maka Allah telah mengira baginya qiyamul lail. Allah, dahsyat. Tapi orang tunggu dah untuk 3 rakaat witir. Ramai dah tunggu atas sebab nak qiyamul lail. Ni dia pandai pada Nabi ni. Boleh faham? Nah, ada Nabi.
Nabi ajar, tunggulah sekejap lagi. Perhabis witir. Lepas tu dia kata, kalau witir dah, tak boleh nak witir lah di rumah. Hak tu kena ngajar tu. Lepas ya. Malaysia ada sehari lagi, seorang ni bertanggungjawab kena buat tajuk tersebut. Lagu mana nak selesai masalah nak witir 2-3 kali satu malam ni. Malam ni tak ada cakap bab tu. Lepas ya. Mana ayat bagaimana kita buat satu benda dengan ilmu dan tanpa ilmu akan mendapat perbezaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sia-sialah kalau Ramadan tu berlalu dalam keadaan kita nanti dah 2 bulan. 2 bulan dah kita nanti. Bahkan kata Nabi, orang beriman bukan 2 bulan, tapi as-salawatul khams, semayang 5 waktu, yakni zuhur ke asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Jum'atu ila jum'atin, hari Jumaat ke Jumaat, Ramadanu ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan. Maknanya orang beriman dia duduk dalam momentum sama saja. Kata Nabi, celah antara Ramadan, Jumaat, semayang ke semayang adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak melakukan dosa besar. Boleh faham ya? Ramadan ke Ramadan, selagi tak buat dosa besar. Boleh faham ya? Alhamdulillah dia tak sempat belaka. Orang ngundi ni pun dia duduk Mekah. Boleh faham ya? Tiba-tiba dia pergi Kuala Besut. Nampak tak? Kuala Besut. Dia buat apa? Dia tolong benda yang tidak sepatutnya, maka gugurlah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Nampak tak? Rugi tuan-tuan. Pergi doa Mekah tu, balighna Ramadan. Adakah orang pergi umrah? Kan? Sebab apa? Nak dapat momentum katanya. Momentum bagi Ramadan. Dia balik sebelum Ramadan, dia berasa lega. Tengok-tengok dia tersilap. Juga akhirnya buat satu perkara yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu perkara saya nak sentuh malam ni, nak gambarkan bahawa kadang-kadang kita buat memang betul sungguh dalam keadaan tanpa bimbingan. Kita biasa sebut fadlan minallahi wa ni'mah. Bila laung jahat tu, makmum pun sambut lalu, betul tak? Wa maghfiratan wa rahmah. Jadi rupanya latihan demonstrasi ni ada setahun sekali. Betul tak? Latihan tuan-tuan. Patut orang Malaysia suka demo. Kan? Patau rajak pergi sokmo, betul tak? Rupanya berlatih setahun sekali, iaitu bulan Ramadan. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu fadlan minallahi wa ni'mah? Kita jalan, tiba-tiba kita berjalan, orang kata, nasi! Orang kata, betul tak? Hak belakang pun kata, jom! Begitulah saya, betul tak? Tapi, mana nasi? Boleh faham ya? Kedah tak ada sini, kenduri pun tak ada. Macam mana tiba-tiba dia laung? Nasi! Jadi kita faham ya? Tahu tak? Nasi. Sebab tu kita jawab, jom! Boleh faham tak, tuan-tuan? Kalau kita tak faham ni, kita apa benda Haji Mat ni? Betul tak? Jadi kita faham, nasi tu, jom, sebab nasi ni benda boleh makan. Dah sangat jelas. Soalnya, mana nasi tu? Kedah tak ada. Kenduri pun tak ada. Tahlil pun tak ada. Semua tak ada. Jadi tak kena tepatnya. Faham dah tak kena. Begitu juga bila Tok Bilal kata, fadlan minallahi wa ni'mah. Apa Tok Bilal kata ni? Tak tahu. Dah sudah kerja. Lepas tu sedap dia sambung belakang. Wa maghfiratan wa rahmah. Dah buat apa pula? Pun tak tahu juga. Sebagai contoh kan. Supaya kita tidak fail tuan-tuan. Ni nak belajar. Tuan jangan kecil hati ya saya sebut ni. Sebab bila bincang gini kena lagu ni lah, kena betul akustik sikit. Konsep tu kena buat mari kan. Tapi tak ada gitar, tak ada semua sekali lah pak kita ni. Contoh. Kita habis beberapa rakaat, tiba-tiba Tok Bilal sebut Al-Badrul Munir. Betul kan? Dia kata apa tu? Badrul Munir. Apa dia tu tuan? Waktu kadang-kadang nak minta maaf nak sebut, kita ni Melayu tapi buat pecah kat Arab. Kan? Boleh audiens kan? Audiens semua Melayu tapi kita guna bahasa Arab. Atau kadang-kadang jadi gitu. Badrul Munir. Baik.
bulan kan, bulan. Allah sebut banyak kali dalam Quran bulan. Bulan dengan matahari tak serupa. Matahari ni dia bulat getes sama. Boleh faham? Batu bila cakap bab matahari, Allah cakap tentang perjalanan. Tapi bila sebut bulan, Allah sebut gini. Contoh ayat surah Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Apa maksud dia tuan-tuan? Hari Jumaat itu baca sama. Wal qamar, dan bulan, qaddarnahu manazila, kami telah takdirkan, tetap kata Allah, manazil, peringkat dia. Daripada sabit, dia besar bulat tu, kecil-kecil sabit mula tu, hatta adakal urjunil qadim. Tapi bukan daerah PKR. Kenapa jadi ilham bendera PKR pula? Boleh sabit purnama, sabit balik. Boleh? Baik, bulan ni bermula dengan sabit. Allah kata bila mu tengok anak bulan, maka hendaklah berpuasa. Malam pertama kita sembahyang tarawih, anak bulan sabit. Tiba-tiba habis 2 rakaat tu bila Al-Badrul Munir, dan bulan purnama. Kok mana pula tu bila ni? Bulan sabit. Apa dia kata bulan purnama? Nah, sudah. Ni sensitif Kuala Besar payah nak sebut ni. Tidak. 30 malam main bulan purnama bengong kan, tidak. Tak ada tak sebut wal mizanu, tak ada. Boleh faham? Tu bila tiba-tiba wal mizan, cakap Arab lah sikit, apa maksudnya? Dan dacing. Ada kan? Semua orang sebut al badrul munir, bulan purnama. Tu maksud al badru al munir, ataupun bulan penuh yang bercahaya. Baik. Ya, bahasa ni dia kena ada subjek, kena ada predikat. Kalau tiba-tiba Badrul Munir dan bulan purnama, sudah tak faham orang tu kan? Mubtada ada dah, subjek ada, predikat tak ada. Jadi bengong dak orang cakap. Al-kalam, bahasa ni dia mesti al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Percakapan dia mestilah himpunan perkataan, boleh faham ya? Yang dilafazkan, yang mempunyai makna, yang difahami, yang memberi manfaat pada kita. Betul tak betul? Tuan-tuan. Tok bila kata Al-Badrul Muniru, orang tak faham, betul tak? Nak faham macam mana? Dah malam pertama Ramadan, mestilah dia kena kata wal hilalu, betul. Dan bulan sabit pada malam ini. Baru betul tak? Oh betul lah, malam ni bulan sabit. Boleh faham ya? Dah Badrul Munir, tiba-tiba Badrul Munir, sudah. Dia pun sambung pelengkap ayat. Muhammad, ada subjek, ada predikat. Yang nak ayatnya Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Boleh faham ya? Faham tak ni? Kenapa lah? Nak belajar ni. Tuan-tuan jangan serius sangat. Jadi kaget pula saya main serius. Saya takut hak tu pun nak ajar tahu belaka dah. Baik. Ni kita nak bincang sikit. Bila kata Badrul Munir Muhammad, baik, ada hukum ya. Bila disebut nama Nabi, maka kena selawat. Batu tutup bila pun kondak orang ramai. Tadi dia buat announcement. Al-Badrul Munir Muhammad. Itu announcement. Dia umum orang ramai. Dan Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Maka hukum bila disebut Nabi kena selawat. Bab tutup bila apa terus buat arahan. Sallu alaih, dia kata. Betul kan? Dia pun arah. Hei jemaah ramai-ramai, selawatlah ke Nabi. Tiba-tiba jemaah pun jawab, sallu alaih. Sudah. Boleh faham? Apa jemaah pergi suruh mula? Minta maaf lah. Betul tak? Betul tak betul? Nah, kan dah jumpa fail. Betul tak? Fail. Ni tuan-tuan. Ni saya sebut ni sebab satu hari ya, seorang imam, dia bukan imam, dia guru tahfiz, dia orang Syria. Lepas maya maghrib dia masa damai, dia katakan, Syekh dia panggil, aku takut. Oi, kita hebatnya Arab boleh takut mayat belakang Melayu ni, hebat. Tidak. Kita tengok tu imam relax, tak nangis, tak gapo, tapi Arab ni takut. Dahsyat kan?
Rupa-rupanya dia takut. Sebab apa? Tu imam malam tu dah memang betul pun. Tu imam semayang. Allahu Akbar. Boleh faham tak? Jadi Arab ni 3 rakaat garik tu bangun dia. Lagu mana sah ke semayang ni? Betul ke semayang ni? Dosa besar ke lagu mana? Dalam hati dia. Sebab apa? Sebab tu imam takbir dengan Allahu Akbar. Orang Arab, telinga dia dengar, dia tak tuli dia dengar. Kerana Hamzah tu adalah istifham. Apa maksud istifham? Tanda soal. Dia boleh sebut 2. Satu hal kita jumpa dalam surah contoh As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Betul kan? Ayat ni ada. Allah panggil. Satu hari sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada ke tak Rasulullah boleh cadangkan pada kami suatu perniagaan yang kami dapat untung Allah redha. Ini pernah berlaku tuan-tuan. Sahabat kita tanya, betul sungguh. Tiba-tiba belum sempat Nabi jawab, Allah jawab. Dahsyat. Kita ini tak ada orang jawab tu kan. Tak jawab. Allah jawab. Waktu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum, adakah kamu nak aku menunjukkan kepada kamu? Allah yang tunjuk jalan tu, blueprint tuan-tuan. Allah dahsyat. Surah As-Saff. Jadi perkataan hal, boleh faham? Adakah? Dia juga boleh disebut dengan hamzah saja. Boleh faham ya? Faham tak ni? Contoh dia kata anta imam. Apakah anta kamu seorang imam? Dia hanya bubuh hamzah. Atau berkata hal anta imam. Apakah kamu seorang imam? Jadi bila tu imam sebut Allahu Akbar, Arab belakang ni sudah celaka dah lah. Tu imam tanya, adakah Allah Maha Besar? Boleh faham? Lagu mana semayang dengan syirik gini? Marah. Ini benda penting. Sebab bahasa Arab yang kita lafazkan itu, dia bahasa. Dia ada makna. Jangan kita pandai-pandai. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut, kadang-kadang dalam majlis orang Melayu, cakap Melayu lah. Tak ada salah. Jumaat depan ni Tok Bila umum. Tuan-tuan, saya nak beritahu, Allah dan Rasul dan malaikat selawat kepada Nabi. Maka kita ni orang beriman, berselawatlah ke atas Nabi. Itulah sebenarnya yang Allah berfirman dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan jelas betul tak? Ni mari-mari innallaha wa malaikatahu. Sudahlah betul tak? Kita pun blur apa benda ni, tak tahu betul tak? Tak jawab, tak ada orang selawat akhirnya. Sebab dikondak dalam bahasa, kemudian tak kena pula intonasi. Boleh faham? Intonasi belebel tak kena, announcement tak kena, arahan pun tak kena. Jadi jam. Orang tak faham. Hadirin dikasihi Allah SWT. Jadi makmum pun kata, sallu alaihi. Siapa nak selawat? Apa nak selawat? Tok Bila suruh dia, disuruh mula. Sudah kerja tu tak? Kan? Nak suruh malaikat. Malaikat Allah ayat dah. Allah dan malaikat memang selawat ke Nabi. Itu tak payah. Betul kan? Hari Jumaat Tok Bila ayat sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa selawat ke Nabi. Jadi nak suruh siapa? Atau boleh jadi, minta maaf, dia jadi juga wazan, dia panggil fi'il madhi. Apa? Past tense. Jadi bila Tok Bila kata sallu alaihi, makmum pun jawab sallu alaihi, selawat belaka dah. Makna dia boleh jadi gitu. Kerana sallu tu boleh jadi arah, dan sallu juga boleh jadi nak rayak telah dilakukan bila rakaat pertama tadi. Tu dah selawat dah. Sudah kerja tuan-tuan. Inilah akhirnya kita duk perasan, seronok kuat lah atas kuat selawat mana pakat suruh belaka, tak ada orang selawat. Tak ada orang selawat tuan-tuan. Ni masalah. Ni telah berlaku, kan? Maka gamatlah majlis kita, sebab orang pakat kata sallu alaihi, kita dah ingat selawat dah kita, tu kan? Rupanya kita tak selawat. Habis tu kita hanya mengulangi kata-kata Tok Bila. Tok Bila suruh kita suruh dia balik. Kan? Ni tuan-tuan, wal iyaz billah.
Maka itulah antara contoh perkara yang telah berlaku. Dan Al-Badrul Munir Muhammad ni ada di bandar ya. Kapun tak ada ni, betul tak? Kapun tak ada. Kapun yang Mayan 20 siap Al-Khalifatul Awal. Kan? Sebut habis kan. Al-Khalifatul Thani. Kan? Boleh faham ya? Dia sebut habis licin. 4 orang sahabat habis 20 rakaat. Baik. Tiba-tiba juga kita jumpa Tok Bilal kata fadlan minallahi wa ni'mah. Sudah. Tiba-tiba Tok Bilal sekali lagi merang. Apa tadi? Bulan purnama itu adalah Muhammad. Betul tak? Kita tak sedar pun. Betul kan? Kita tak anggap ni Nabi ke siapa ni. Betul kan? Kita tak anggap gitu. Tapi kita hanya anggap itu adalah protokol antara tarawih dengan tarawih. Begitulah siapa peringkat fadlan minallahi wa ni'mah. Ini apa dia ni? Pengumuman ke, penjelasan ke, atau pertanyaan ke? A. Pengumuman. B. Pertanyaan. C. Saya keliru. Sudah pastilah C, tidak C. Saya rakyat ni tuan-tuan, minta maaf lah. Saya pun tak tahu juga dulu. Sehinggalah kita belajar, baru tahu. Hari ni kita tolong rakyat mula, betul tak? Masa dulu tak ada orang ngajar gini rakyat, betul kan? Hari ni saya tolong rakyat. Tolong rakyat. Jadi tuan-tuan jangan cemas lah. Celaka engkau. Betul tak? Jangan rasa cemas. Biasa belajar, kan? Belajar ni banyak cara, betul kan? Banyak cara. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah SWT. Bab Malaysia ni teruk benarnya. Contoh saya sebut. Negeri Perlis keluar kenyataan. Jabatan Mufti Negeri Perlis telah memutuskan bahawa shisha adalah haram. Betul tak betul? Esok sebut sahabat, Negeri Melaka menurut jejak Negeri Perlis. Esok sebut sahabat, negeri lain pula akan membuat kajian dahulu. Sudah. Bila mufti negeri lain kata kaji, maknanya Mufti Perlis tak pakar lah. Benda simple je apa dia? Shisha. Karikatur pun sindir. Karikatur dalam sinar harian, dalam sinar. Bukan sinar, dalam Kosmo. Disindir. Bagaimana dia buat tuan-tuan? Seorang isteri bila dapat tahu shisha haram, boleh faham? Dia pun, untuk lelaki dia tak ada, dia pergi buang kepala shisha tu kan. Botol shisha tu ada kepala tu kan. Dia buang kepala tu, dia tukar air, dia pun bubuh bunga. Karikatur ni bahaya tu. Maknanya suri rumah jauh lebih bijak daripada mufti. Sebab siapa karining tak lesah lagi adakah shisha makruh ataupun haram. Allah tuan-tuan, teruk tak teruk. Dan mengejutkan kita, negeri Pahang telah mengumumkan suatu arahan haram tazkirah sepanjang bulan Ramadan. Tahu tak tuan-tuan? Allah. Negeri Perlis haram shisha, betul. Negeri Pahang haram tazkirah. Kok mana? Kok mana agak-agak? Itulah kesan sebab orang tu tak sempat makan sup telinga gitu. Betul tak? Itu kesan sangat besar. Tuan-tuan tahu ada orang bersumpah nak kerak telinga dia, betul tak? Tak tahu. Tak tahu. Berita tu tak ada dalam surat khabar, ada dalam internet, betul kan? Macam mana orang Subang Bistari tak tahu? Sekejap. Baik tuan-tuan, ni kesan dia. Haram. Allah, macam mana tazkirah boleh diharamkan sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Lail, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa. Takkan mufti tak tengok ayat ni? Allah sebut, dan aku memberi amaran kepada kamu dengan api neraka yang menyala-nyala. Allah. La yaslaha, dia tidak membakar illal ashqa, malaikat orang celaka saja. Siapa orang celaka? Allazi kadzdzaba wa tawalla, orang yang lari daripada tazkirah dan berpaling daripadanya. Waliyadzubillah. Berat kan? Macam mana begitu? Kan? Puasa tahun lepas negeri Pahang juga, pejabat mufti memberi peringatan, nasihatlah kepada semua penggiat pusat hiburan, kurangkan hiburan sepanjang bulan Ramadan. Kurang.
Masuk Syawal, silakan. Silakan. Jadi pening habis orang rosak binasa tuan-tuan. Jadi hak ni lah menyebabkan orang ramai mari surah. Ingat kau terawih ni sallallahu, betul tak? Sallallahu rata-rata duduk selawat. Sedangkan ku atas nu tak selawat pun. Ku atas nu sedang meruntuhkan apa yang orang selawat dalam surah. Waliyatubillah. Apa itu fadlan minallahi wa ni'mah? Ya sedap-sedap kita pergi umum tu. Orang nak sambung semayang untuk bila umum. Fadlan minallahi wa ni'mah. Maka malam ni mari kita tengok sikit. Masa ada lebih kurang sikit lagi tuan-tuan. Allah kata apa? Dengar molek ayatnya. Dengar molek. Ayat ni sebenarnya kita pernah bincang. Separuh kita tak sampai ayat ke-8. Malam kita pergi lagi ke-8. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah sebut itu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la anittum. Jadi hak ni kita baca panjang dah hari tu. Boleh faham ya? Sampai kat la anittum. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita juga sebut perbahasan ni kata ulama tentang organisasi. Ketua tidak boleh senantiasa diarah. Boleh faham ya? Kalau dia hanya menerima pandangan dan arahan orang bawah, la anittum kata Allah, akan binasalah kaum itu. Sebab seorang sahabat Nabi lantik jadi wakil untuk pergi buat satu urusan di satu kabilah. Tiba-tiba dia balik rakyat ke Nabi. Kabilah tu murtad ya Rasulullah. Hantarkan bala tentera. Nabi hantar sungguh bala tentera. Nasib baik tak perang. Sebab Nabi pesan, Khalid cek dulu sebelum buat serangan. Bila cek dengar-dengar ada orang azan, lalu semayang macam mana kata murtad sedangkan orang semayang berjamaah tuan-tuan. Boleh faham ya? Kalau dia kata ya Rasulullah kapun tu BM belaka, boleh jadi tidak. Sebab memang semayang boleh. Ni dia kata murtad. Berat tak berat? Berat. Sampai Allah kata Muhammad, bila seorang fasik membawa berita, Allah fasik. Perkataan fasik. Sahabat Nabi lantik dia, Allah panggil fasik. Nabi lantik tak orang fasik? Tak. Nak tunjuk bahawa bila orang mengatasi Allah dan Rasul telah layak jadi fasik. Dah lagu mana kalau memang buat dosa? Hak ni dia tergesa-gesa ya, Allah panggil fasik dah. Fasik ni maknanya salah, fasik. Tapi dalam bahasa Arab dia juga ada perkembangan. Ada setengah bahasa telah dikhususkan. Jadi waktu kalau polis tahan kita, kita tak kata pinggir keledar. Polis pun tahan, blok depan kita pun buka tiket dia kata, minta maaf ya, saya tahan sebab awak fasik. Polis tak kata gitu, tidak. Dia sudah asal bahasa boleh. Tapi fasik maknanya ialah kharaja an ta'atillah, keluar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala, tu panggil fasik. Gunalah tuan-tuan dalam berapa tujuan, mudah-mudahan orang boleh insaf. Kawan kita isap rokok tu okay. Salah isap rokok ni. Tidak. Fatwa kata haram. Mati tak berhenti. Teragi sekali fasik kamu hari ni. Oh, sudah kejut dia tidak. Oh, kejut sudah. Fasik orang akan tinggal perbuatan salah sebab berat perkataan tu. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka kita sambung sikit lagi malam ni. Allah sambung. Allah kata la'anitum akan binasa. Kalau terus-menerus kamu memberi pandangan dan mengajar Muhammad sedangkan dia adalah Nabi. Boleh tak? Dan memang ada dah benda tu berlaku sampai Nabi hampir-hampir membunuh satu kabilah. Tapi sempat break tak? Sempat. Cepat patah balik tak? Cepat. Jadi Allah rayak kepada kita, walakinnallaha, tetapi Allah telah pun campur tangan dalam urusan ini. Kalau ikut perangai, ikut area orang ramai, binasa dah. Ada Abdullah bin Ubay lagi Mekah, boleh faham di Madinah. Jahat Abdullah bin Ubay ni, berapa kali dah merosakkan orang beriman. Buat siapa pernah buat masjid lah, betul kan? Allah sebut dalam Quran nak punah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu siri
kuliah tafsir Ustaz Zahazan dalam radio IKIM tu, dia sebut sebenarnya ada riwayat mengatakan bukan tempat dia nak semayang saja, rupa-rupanya di Masjid Dirar itu menjadi markas penyimpanan senjata, mengumpul kekuatan untuk mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tuan-tuan, sampai tahap tu berlaku. Tapi dia tak boleh pergi besar. Abdullah bin Ubay pernah kemping dalam balik peperangan Bani Mustalik. Berebut air asalnya, berebut telaga, tempat minum. Aus dan Khazraj, bukan Aus dan Khazraj, orang Ansar dan orang Muhajirin. Berebut menyebabkan Abdullah bin Ubay pun naik angin. Menatang puak-puak ni. Kalau bahasa zaman kita lah ni. Dia sebut apa? Menang semua puak dia. Padahal puak dia mari kat kita. Boleh faham? Orang Ansar ni jadi lemah. Muhajirin semua duduk atas. Ni sama ni orang tua kata samin kalbak yakulu. Dia baca satu pepatah Arab. Dia bakar semangat orang-orang Ansar hak segeng dengan dia, munafik. Ya tu ni orang tua duk royak ni gemuk anjing pati kekah betih mu balik. Dia kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu tu. Jahat tak? Sa'ad bin Arqam, ke Sa'id nama dia. Dia duduk situ, dia dengar. Berat ni. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay kata gini. Ada sahabat kata, betul ke? Ada juga orang bela lepas. Ada juga orang bela. Lalu Allah membela sahabat ni, turunlah ayat dalam surah Al-Munafiqun. Allah rakam balik satu persatu perkataan Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan balik baca surah tu Al-Munafiqun. Dia kata apa? Bila kita balik ke Madinah nanti, kita orang-orang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar daripadanya. Dia kata ke Nabi hina. Provokasi jahat. Dan dalam perjalanan balik tu juga dia memfitnah Aisyah berzina. Betul kan? Allah teruk tuan-tuan. Tapi benda tu tak pergi lebih. Klimak dia tak akan sapa. Orang akan break semua tengah jalan. Mengapa jadi gitu? Kita kan kalau balah besar. Betul tak? Kalau jawatan kuasa pengurusi surau, tak hari dah. Tak hari dah. Surau lain pula jumpa. Ustaz Kuryah sini ke? Tak. Lepas tu, serabut gitu. Cara royak tu. Serabut. Kan? Nak royak. Tak sedap dah mayan sini. Contoh. Bukan sini. Boleh faham? Contoh. Sampai gitu sekali. Berapa balah panjang sangat ni, tuan-tuan? Berapa balah gitu? Sampai mari Jumaat, duduk belakang tu balik awal. Mengapa begitu? Bapa jadi gitu. Bapa tak boleh baik sedangkan ada hujah. Betul kan? Ada hujah. Makmum tak faham ayat-ayat Quran. Ustaz faham. Tok Iman duk baca ayat mesti faham. Betul kan? Maya Isa, Maya Garik, Maya Subuh. Ayat-ayat yang dibaca tak ada hukum hakam yang diturunkan oleh Allah. Siapa faham? Orang ngajar faham. Dah dia faham, bapa tolong juga. Tanya. Mengapa jadi gitu? Sebab fadlan min Allah ni kita tak faham. Boleh faham? Apa dia fadlan minallahi wa ni'mah ni? Kata Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Pernah dengar ada orang doa, Allahumma habbib ilainal iman? Kajian dengar tak? Kau baru kena surga. Kaji dengar tak? Doa ni masyhur. Allahumma habib ilainal iman. Di Terengganu, semua sekolah rendah diwajibkan baca doa ni. Berapa? Allahumma habib ilainal iman. Saya royak ni sebab dulu saya tukar baca doa sekolah. Kan? Tapi tak tahu benda kita, betul tak? Yang penting nak habis beratur hari Ahad tu sudah dengan baca doa. Jadi baca doa lah. Ustaz kata buat sedih sikit, kita buat sedih sikit. Betul tak? Faham tak faham? Duk kapur tu mana faham bahasa Arab? Tak faham? Rupanya bila belajar jumpa gapo sebenarnya habib ilainal iman wa zayyinhu
fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allah melabelkan orang banyak dalam Quran. Salah satunya Allah labelkan satu golongan manusia, ulaika humur rasyidun. Allah kata apa? Mereka itulah orang yang mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama yang disebut dengan rasyidun. Sebab tu orang nama Rasyid ni orang hebat. Kan? Cuma kita baca dengan Rasyid itu jadi payah. Rasyid nama dia. Kalau dia aja dengan Rasyid atau Rasyidun, itu cara aja. Jangan aja jawi kita. Rasyid. Kan? Jadi power telajuk. Tidak. Dia Rasyid ataupun Rasyid. Maknanya orang yang terpimpin pemikirannya apa semua sekali. Siapa yang memimpin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut ulaika humur rasyidun. Inilah kemuncak nilai hidup atas dunia bila kita hidup dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya minta maaf juga kadang-kadang kita ni mari puasa kita selalu ambil kepentingan. Contoh tadi saya ada satu program, tak tahulah dia orang marah tak marah, saya sebut saya nak tukar tajuk program ni. Dah penceramah bebas, mesti bebas tu kan. Dia kata apa tajuk tema program ini ialah Ramadan membentuk pribadi cemerlang. Maknanya atas konsep pekerja cemerlang. Puasa ni biar kerja cemerlang. Betul tak? Jadi soalnya betul kan nak jadi pekerja cemerlang atau puasa ni menjadi hamba cemerlang? Sebab kalau hamba cemerlang confirm pekerja cemerlang. Tapi kalau pekerja cemerlang belum tentu jadi hamba cemerlang. Betul kan? Betul tak betul? Kesan daripada puasa, kerja jadi comel, betul tak? Berintegriti, berdedikasi comel, betul tak? Tapi tarawih 4 rakaat klik dah. Lagu mana? Lepas tajuk forum sedap membentuk pribadi cemerlang. Kat mana kerja? Memang betul. Balik pukul 4.30 mampu tak boleh gaji, betul tak? Jadi orang klik pukul 5.30 juga. Boleh mana? Makna cemerlang. Dia kata Ramadan mendidik pekerja. Itu konsep orang nak ini kan. Itu orang panggil intipati. Soalnya kalau kita cemerlang kerja, cemerlang tak dengan Tuhan? Tak apa-apa. Tarawih balik awal semua. Kan? Orang yang cemerlang ialah dia boleh tarawih balik sekali dengan imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala. Kita ni berat. Standard tarawih kita ni rendah benarnya. Ustaz Zakaria ceritakan dia tengok sendiri di Pakistan 10 malam terakhir masjid tempat dia pergi tu 30 juzuk satu malam tarawih. Lagu mana kita? Boleh buat kita? Sukalah kita tu dah. Tak boleh kita tak nak buat 30 juzuk semalam. Dia start lepas mayang Isa cukup-cukup sebelum apa panggil masuk waktu subuh habis bacaan 30 juzuk semayang tarawih. Lagu mana? Pegawai Warren. Boleh kah? Agak-agak. Contoh bekas tu dah. Bayar tu kan? Saya tak mampu tu kan? Saya dah semayang dah Mesir sekali. Masjid Salafi. Lepas 2 rakaat saya lagi pergi masjid lain. Salafi dia ada satu pandangan makruh baca Quran berlagu. Boleh faham? Jadinya baca lah tak sedap lah. Boleh kata gitu, tak sedap lah. Tidak. Dah lah tak sedap. Panjang jala-jalanya baca. Serakaat. Dah rokok dia nak sama panjang dengan 2 rakaat kita semayang sini. Boleh rokok. Nak nongenyo kata anu kata. Serokok tu. Kan? Naik darah di kepala. Semayang dia. Betul. Tuan-tuan pergi di Shibin El-Kum tempat tu. Sampai kali ni ada lagi. Bila semayang tarawih dia tutup lampu. Sebab nak ambil roh Nabi semayang di Madinah dulu. Lagu mana Nabi semayang? Kan gelap kan? Suram semayang. Lama tuan-tuan. Saya lari. Lepas 2 rakaat lari pergi percaya sejid lain. Sejid lagu mana? Oh sedap bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kasar. Sedap dengar tu tak? Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Betul ni kisah benar saya cerita ni pengalaman. 20 rakaat hanya 23 minit saja. Dia ada di Shibin El-Kum tempat masjid. Dia duduk sebelah-sebelah masjid. Kan?
Allahu Akbar. Kita tak larat tuan-tuan. Tapi di Pakistan masih ada orang semayang 30 juzuk untuk 10 malam terakhir. Sebab apa? Mereka mencari Lailatul Qadar. Kita Syafi'i tak jumpa cari, Al-Ghazali pun tak jumpa cari. Betul tak? Ku cari Asy-Syafi'i, betul kan? Ku cari Al-Ghazali. Tak je dengar. Hak tu pun tak jumpa. Lagu mana nak jumpa Lailatul Qadar? Ni masalah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, tetapi mengapa tidak berlaku kehancuran itu? Kerana aku telah jadikan ke atas kamu semua itu habbaba ilaikumul iman. Aku jadikan kamu itu kasih pada iman. Allah. Wa zayyinhu fi qulubikum, dan aku jadikan iman itu perhiasan bagi hati kamu. Ini anugerah yang sangat besar, tuan-tuan. Iman menjadi perhiasan pada hati. Kalau kita tak ada perhiasan ni, kita akan terjerumus dengan Allah sebut bal tu'thirunal hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kita tahu dah akhirat tu baik? Tahu. Kita tahu dah akhirat lebih sempurna? Tahu. Betul kan? Lebih kekal? Tahu. Tapi apa kita tak tahan? Sebab kita lebih terpengaruh dengan dunia. Mengapa jadi gini? Iman tidak terhias. Sahabat dia boleh tinggal dunia ni. Sehingga Abu Talhah cerita-cerita gitu, galik semayam tu kan, sampai lupa rakaat, pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kebunku melalaikan aku daripada semayang. Ambil kebun aku ni, aku derma. Allah. Kita tak gitu, betul tak? Basuh-basuh muka tu kan. Arsik kan. Basuh muka, tiba-tiba asal. Berhenti ke basuh muka? Tak, tu dah. Basuh sia-sia. Mari tak jumpa imam, ambil muka saya wakaf. Tak akan berlaku, tu kan? Tak akan berlaku. Tak akan. Saya pun tak akan berlaku, tu dah. Tak akan berlaku. Sebab kita ni tak sampai peringkat tu. Sebab itulah kita kena mohon. Para sahabat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mohon. Sebab tu digezetkan doa tadi. Allahumma habib ilainal iman. Sebab apa tuan-tuan tak berasa nak balik ni? Kan? Kalau ikut, habis dah ni, betul tak? Habis dah, betul kan? Jam 9.10 dah, betul tak? 9.10 dah. Mana orang ngajar sampai pukul 9 lebih? Patut pukul 9 je. Waktu yang kita katakan sebagai prime time, betul tak? Iaitu 8 ke 9, betul kan? Lebih ni melampau, betul tak? Tapi sebab apa tunggu tuan-tuan? Sebab ada iman yang terhias pada hati. Boleh faham? Saya tak berhenti ni sebab dah habis lagi. Boleh faham? Tuan-tuan tunggu tu jadi masalah. Tak? Tunggu jadi masalah. Dalam kita tak sedar, rupanya perbuatan kita duk mari masjid malam-malam ni menjadikan kita kalih. Apa dia? Iman telah terhias pada hati kita. Siapa kita boleh sabar. Kalau tak terhias, ada duk belakang-belakang. Tak. Ini kisah benar belaka ni, apa yang saya sebut ni kisah benar, tuan-tuan. Pengalaman belaka, kan? Dia terfikir, main volleyball. Tak. Kita bukan duk main volleyball, betul kan? Kita bukan tengah bersukan, tiba-tiba ada buat gini juga. Kenapa tak angkat tangan elok-elok? Tak berani, betul tak? Dia takut kat panas petir, betul kan? Hidup main ikut belakang gitu. Ini masalah, tuan-tuan. Maknanya ada juga iman, tapi tak sampai peringkat habib, diberi kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada iman. Allah sebut, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan aku juga jadikan pada hati kamu semua benci pada 3 perkara: kufur, fasik dan maksiat. Kita tak ada anugerah ni. Sebab tu kita boleh mari tarawih, habis tarawih kita isap rokok. Boleh faham? Kita dah ada suka pada agama, tapi kita tak benci pada maksiat. Sedangkan nikmat itu ialah kasih pada iman, benci pada maksiat. Apa dia? Kufur. Orang duduk tengah kuliah, di mana-mana sahaja, khutbah Jumaat, dia boleh lari. Sebab apa? Sebab dia tak benci pada kufur. Sedangkan perbuatan lari itu adalah sebahagian daripada kufur. Allah sebut sama dalam Quran,
neraka-neraka ini bagi orang kadzdzaba wa tawalla. Bila dia dengar suatu agama seruan agama, kadzdzaba wa tawalla, dan dia berpaling lari daripadanya. Boleh faham ya? Maka tuan-tuan boleh duduk ni sebab Allah mungkin telah campak dalam hati cinta pada iman, dan iman itu telah terhias. Boleh faham ya? Siap boleh jawab mesej isteri, bang, ikan dah sejuk dah, steam tak sedap, sejuk jadi pahit. Isteri atas tu dah. Sebab masuk 5 nipis kan, betul tak? 5 nipis dengan serah, betul kan? Isteri gopoh masuk, jatuh butir 5, pahit, betul tak? Bila sejuk tak sedap makan. Boleh faham ya? Suami boleh jawab balik, kalau iman telah terhias, biarkanlah, sesungguhnya ikan itu bersifat dunia. Boleh jawab tu kan. Dia menanti di akhirat. Hak mana? Walahmi tayrim mimma yashtahun. Boleh faham? Kan tak faham? Itu baca Allah sebut akhirat kayak lagi tak payah hidang makanan, tapi walahmi tayrim mimma yashtahun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Allah hebatnya, dia boleh jawab balik ke suami, ke isteri dia begitu. Sebab apa? Iman telah terhias. Kalau iman tak ada, lepas belek mesej kejap, kan dia tarik kan. Dan ni iPhone tu tak, cucu keluar. Dia dah. Tapi menarik tuan-tuan, dia semayang seluar. Kan? Jumpa warna balik awal mari. Apa jawapan dia tuan-tuan? Permi abi Hawa. Permi abi tempo. Rupanya isteri seperti immigration mengeluarkan visa pada suami, nak mari sejak tak boleh lama. Tuan-tuan, berlaku iman tak ada. Orang ada iman dia boleh sabar, fasabrun jamil. Sebab tu ulama kata, kalau kita berasa cemuh dah duduk dalam majlis, kita sebut pada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan yang digagahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Kalau nak ikut itu ngatuk dah, betul tak? Tapi apa boleh tahan butir mata ni terpersih celek lagi ni? Sebab kekuatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terhasil selepas adanya iman. Jadi Allah pun umum, itulah fadlam minallahi wa ni'mah. Itulah kelebihan daripada Allah, dan itulah nikmat daripada Allah. Apa dia? Iman yang tersemat dan terhias pada hati, dan kebencian pada fasik, kufur dan maksiat. Kita ada tak? Tu bila hak dia sebut fadlam minallah tu pun dak semayang witing kata iman. Boleh faham? Balik awal. Tak apa lagi tuan-tuan. Minta maaf molek minta maaf sungguh-sungguh saya nak sebut ni. Tu bila hak dia sebut fadlam minallahi wa ni'mah ni menentang tazkirah antara tarawih dengan tarawih. Allah. Ada seorang tu bila sing dekat jarak seorang dengan masjid tu dekat sangat. Boleh tak? Tak boleh jamak qasar tuan. Kalau jerbu pun kena pergi maju maat lagi. Nak rakyat dekatnya. Kita tak ditimpa mudarat. Satu hari ustaz tak mari. Tuk bila duduk luar dia angkat tangan, alhamdulillah ustaz tak mari. Ni kisah benar tuan-tuan. Tergamuk dia angkat tangan, alhamdulillah ustaz tak mari. Sedangkan dia yang sebut fadlam minallahi wa ni'mah. Kita hak tak tahu kata ni dah ada tukang demo, kita ikutlah belakang tu dah. Hancur. Ada lalu sambung tu kan. Faham dah? Itu bila kata fadlan minallahi wa ni'mah, kita pun pakat wa maghfiratan wa rahmah. Bila dapat kelebihan daripada Allah, bila dapat nikmat daripada Allah, apa dia? Iman tadi dan benci pada kufur tadi, yang datang kemudiannya keampunan dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak benda tu? Tak jadi sebab kita tak buat belaka tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah yang telah berlaku di negeri Pahang, diharamkan tazkirah antara tarawih, sedangkan tuk bila kata fadlan minallahi wa ni'mah. Allah. Dahsyat. Ini keadaan. Maka oleh itu
Jangan jadikan Ramadan kita sia-sia dengan lautan kita ahlan ya Ramadan. Macam-macam. Ada setengah pula hak AJK surah ni belajar bahasa Arab, tulis lain pula fi rihabil Quran. Oh, lagi power ayat. Di mana bulan Ramadan semua orang duduk dalam pelukan Al-Quran. Boleh faham ya? Itu maksud fi rihabil Quran. Maknanya semua orang kena peluk dalam suasana Quran. Lepas tu lepas tu tabarra'a minhu. Tu dah. Habis je Ramadan semua lepas belaka. Kalau tadarus lagi, isteri tanya, kau keringin apa? Tu dah. Mana ada tadarus dah bulan Syawal tu kan? Silat-silat bining kata tadarus kau keringin apa bang? Kan? Kau keringnya boleh sebab tadarus. Bulan puasa balik awal pelik bining. Tak tadarus kau. Oh, tu dah. Kalau bulan Syawal balik lewat tadarus, bini mesti pelik punya. Tu kan? Sebab apa? Habis dah musim beribadat. Sedangkan kata ulama, tujuan kita menumpukan sepenuh perhatian dengan ibadah di bulan Ramadan supaya ia berlangsung pada bulan Syawal. Boleh faham? Sebab tu bila boleh puasa 30 hari, dak kekak puasa 6 hari. Boleh faham? Ini peringatan untuk diri saya sendiri dan semua yang hadir. Kadang-kadang tu puasa raya 6 bila? 29 Syawal. Sebab ambil Isnin kami juga nak puasa direct nari dah boleh, betul tak? Dah baru puasa bini akak tapir. Boleh faham ya? Tapir tu tapir. Tapai. Tapir kalau lupa dak sedap stapler plastik, betul kan? No, tapir daun jembar tu. Boleh faham ya? Oh, kena 3 buku dak jumpa asal. Mabuk tu iman, betul tak? Tapir, no tapir hak betul tuan-tuan. Kata tapir sini. Anda nak cerita macam mana tak mampu. Bila tak mampu, ada orang puasa hari ni, lusa ada puasa. Betul tak? Lepas tu dia puasa, ada rumah terbuka pula. Lalu tu rumah kata, Nabi ajar kalau orang beri jamuan harus berbuka puasa sunat buka pula. Betul tak? Ni kita diasak begitu. Sebab apa? Tidak terlatih. Sedangkan tujuannya melatih. Membaca Quran bulan Ramadan untuk meneruskan bacaan pada lepas Ramadan, tuan-tuan. Maka kalau kita dah ikut mulad, dah tengok semula panduan ini, kita akan binasa dalam beribadat. Apa binasa dia? Nabi kata yang dia boleh hanyalah lapar dan dahaga. Yang dia boleh hanyalah penat dan juga lelah. Penat dan lelah. Janganlah sampai peringkat amalan kita seperti debu. Jangan sampai gitu, tuan-tuan. Penat lelah sekurang-kurangnya buat juga ibadat. Boleh faham tak? Tapi malam ni kita pergi sikit lagi. Bila kita masuk tarawih nanti, Tok Bilal kata, Al-Badrul Muniru Muhammad sallu alaihi. Kita pun jawab sallallahu. Lain kan bunyi tu tak? Lain tiba-tiba sallu alaihi lagi berat. Betul kan? Berarti lain dah tempat kita. Sebab kita dah tahu dah. Selama ni tak tahu siapa selawat. Betul tak? Tak tahu siapa selawat. Kan? Bila dia kata fadlan minallahi wa ni'mah, kita terus tengok ke depan. Allah, siapa ada aku gitu. Betul kan? Sebab malam kemarin 4 rakaat ya boleh tarawih. Faham tak? 2 hari lepas kita tengok sendiri rakan jemaah kita komen tazkirah. Ni orang nak tarawih sibuk tazkirah pula. Ada orang belebel sampai tahap tu, tuan-tuan. Siap dia rakyat lagi. Tarawih ke ngajar? Tarawih ngajar. Dan bukan makmum, bukan jemaah, AJK pun ada juga. Saya pernah sampai satu masjid, lalu saya batalkan tazkirah. Sebab apa? Dia suruh tazkirah 10 minit. Tolong punya AJK. Boleh faham? Bila tazkirah, tuan-tuan? Lepas solat maghrib. Bulan puasa bahasanya ialah, minta maaf lah orang Terengganu sebut, nata mana ada. Lepas garik, kau orang duduk rumah belaka tu kan, masa tu dia suruh tazkirah. Allah. Ulama ijtihad, tazkirah ni tak ada zaman Nabi. Bapa buat tazkirah hari ni? Nak ambil ruang orang berkumpul. Semayang garik berkumpul lagi tak bulan puasa? Dah, orang pakat nak buka dengan anak isteri. Kalau hak mari makan khemar dah garik di masjid, balik mula rumah. Betul kan? Tiba-tiba masa tu dia buat tazkirah. Tak kena. Sebab apa?
Rupanya bila tanya dia kata majoriti mereka mengatakan kalau buat tazkirah antara tarawih mengganggu ibadah. Padahal awal-awal lagi dia ganggu ibadat. Faham tak? Gapo yang mengganggu ibadat situ? Keyakinan dan kepercayaan kita. Yang lebih dahulu sebenarnya telah merosakkan keseluruhan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut la raiba fi. Quran itu tidak ada ragu walaupun sedikit, tuan-tuan. Tak ada ragu. Maka tazkirah apa semua yang orang buat tengah-tengah ni, kita hanya mengambil manfaat. Berterima kasihlah pada ijtihad tersebut. Yang akhirnya kita tahu juga ilmu. Bulan lain tak hari tu kan. Bulan lain bulan Syawal bukan tetamu, betul tak? Bulan apa lagi? Bukan tetamu. Ramadan tetamu. Kita istilahkan. Sebab tu kita mari tarawih. Bila mari dengar juga sekurang-kurangnya apa yang dibahaskan. Ibadat kita, penampilan kita, rokok kita, sujud kita dan sebagainya lah lagi. Baik, hadirin dikasihilah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kira itulah sedikit malam ni kita dapat tahu apa sebenarnya fadlan minallahi wa ni'mah, iaitu iman dan juga benci pada kufur, mungkar dan juga maksiat. Maka berdoalah dengan doa ni sama, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Apa tuan-tuan tak kata aminnya? Doa dah tu, betul kan? Bukan contoh tu doa. Senyap juga berat kita, betul tak? Kan? Amin lah. Baik tuan-tuan. Apa makna dia? Allah berikanlah perasaan kasih kepada iman. Bahasa Melayu pun tak amin juga. Berat. Tak di Arab ni Melayu dah ni. Amin lah tuan-tuan. Sunat bila kita doa tak amin. Kan? Baik. Dan hiaskanlah iman itu pada hati kami. Tuhan, jadikanlah kami ini benci pada kekufuran, kefasikan dan segala macam maksiat. Golongkanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang dipimpin, yakni mendapat petunjuk. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita masuk Ramadan tahun ini dengan pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak kita keluar kita akan dapat apa yang Allah sebut, la'allakum tattaqun. Dan bila kita raya, kita jadi orang yang bersyukur kerana Allah sebut wala'allakum tashkurun pada raya. Maka itulah kesemuanya yang sepatut kita dapat, dan kita akan mendapat ganjaran takwa itu seperti yang kita telah baca dalam tazkirah pada tahun lepas tersebut sebagai penutup pada malam ini. Kita baca dah makna dia saja tuan-tuan. Suratul Zariyat, Allah menyebut innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mereka itu berada di dalam syurga dan segala nikmatnya Allah. Berharaplah kita salah seorang yang dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhidhina ma atahum rabbuhum, lalu mereka itu mengambil segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia nikmat Allah beri banyak, tapi kita tak boleh semua. Boleh makan nasi dah nak makan timun kenyang dah, betul tak? Dah makan panggil serawah telur dah sedap dah nak makan beronok. Nikmat laka tu, tapi tak boleh ambil semua. Dalam syurga kata Allah, akhidhina ma atahum rabbuhum, dia boleh ambil belaka apa sahaja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kerana kata Allah, mereka itu sesungguhnya sebelum daripada syurga ini di atas dunia dahulu adalah orang-orang yang baik, kata Allah. Apakah kebaikan itu? Kanu qalilum minal laili ma yahja'un, pada waktu malam mereka itu sedikit sahaja tidur.
wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka bangun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan yang ada di hadapan kita ni sangat sesuai untuk jadikan sikit tidur pada waktu malam dan bertaubat pada waktu sahur. Itulah yang disebut oleh Allah al-muttaqun, orang yang bertakwa, yang Allah tutup dalam bab Ramadan, la'allakum tattaqun, mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukup setakat ni dulu tuan-tuan. Saya minta maaf banyak sekiranya tersinggung atau terasa hati diguris seperti dicucuk oleh sembilu. Minta maaf banyak, kan? Harap-harap apa yang kita bincang pada malam ini menjadi pedoman kepada diri saya sendiri yang sangat lemah dan seluruh yang hadir, dan Allah Ta'ala memberi masa kepada kita untuk melakukan ibadah yang secukupnya, dan akhirnya kita mati sebagai seorang yang sangat beriman, yang diisytiharkan illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.